Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Mana yang cikgu janjikan, kali ini cikgu nak ajar kamu macam mana cara untuk menjawab soalan kemahiran peta. Soalan kemahiran peta ni adalah soalan yang wajib ada. Memang akan ada lah dalam soalan geografi kertas 2 bahagian A. Jadi, terlari pula. Okay. So, hari ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu mana cara untuk jawab soalan ni. Jadi, untuk menjawab soalan kemahiran peta, kamu memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama ialah pensel. Pensel. Kita perlukan pensel untuk memudahkan kita memadam tulis dan memadam di atas peta. Kemudian kamu perlukan kalkulator. Nampak tak cikgu? Kalau pink lagi. Okay. Dan yes, hidup. Kamu perlu ada protector. Sama ada protektor bulat ataupun protektor separa. Dan sebaiknya kamu perlu memiliki ini. Ini ialah orang bagi nama dia multi ruler. Grafik multi ruler. Itu ke multi purpose? Salah. Itulah multi geo lah, pembaris multi geo. Okey, jadi apa kegunaan membaris ni? Yang pertama kelebihan dia ada baris ke atas. Kemudian dia ada bearing. Bearing ada apa ni? Protector. Kemudian dia ada tempat untuk menulis skala. Skala lurus. Kemudian dia ada, ni part yang paling best sekali ni. Dia ada ni. Ni. Kotak grid. Untuk memudahkan kita membaca RG 4 dan juga RG. Kalau sebelum ni cikgu ajar kita gunakan kertas graf. Sebelum kewujudan baris multi ruler ni, aku pernah ajar abang-abang kakak-kakak kamu sebelum ni untuk menggunakan ini. Sama juga konsepnya macam multi ruler. Letakkan nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian sini 1 sampai 9. Tujuannya ialah untuk kita letakkan pada peta dan mendapatkan bacaan RG4 dan RG6 yang lebih tepat. RG6 yang lebih tepat. Okey. Jadi dengan adanya pembaris multi-geo ni, maka kita dapat cari kedudukan tu dengan lebih mudah. Okey. Jadi dengan adanya peralatan-peralatan ini, maka kita akan mula menjawab. Jadi pertama cikgu minta kebenaran lah pada salah seorang calon kita ni dengan buku dan jawapan dia sebagai contoh, sebagai panduan untuk rakan-rakan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi kita tengok ini latihan peta yang pertama dalam buku modul yang kamu dah beli tu. Jadi cikgu tunjukkan macam mana cara untuk menjawab soalan ini. Ramai yang tanya, yang tak faham macam mana. Yang tak faham lah, dia lupa ke apa kan. Jadi kita buat balik. Okey, soalan ini bertanya, Salwati menaiki teksi dari Taman Mutiara RG 066187. Jadi kita highlight dulu dia punya lokasi ni dan ingin pergi ke Simpang Meranti dengan kedudukan RG dia 076138. Berapakah masa yang diambil oleh Salwati untuk perjalanan pergi dan balik? Sekiranya setiap kilometer ialah 3 minit. Okay, so macam mana cara nak menjawab? Pertama sekali, kamu perlu tentukan di manakah lokasi ini dan juga lokasi ini. Cikgu lebih prefer supaya kamu mengutamakan RG6 berbanding nama kawasan. Kita perlu merujuk RG6. Nama kawasan ini hanya sebagai panduan sahaja, supaya kita boleh lihat dalam peta tu di mana lokasi. Untuk mengetahui dengan lebih tepat, pastikan kamu baca dia punya RG6. Okey, so kita pergi pada dia punya peta. Okey. Jadi soalan tadi kata Taman Mutiara. Okey, Taman Mutiara berada pada kedudukan 066187. Ini lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua ialah Simpang Meranti. Simpang Meranti yang berada pada kedudukan 076138. Okey, jadi
macam mana cara kita nak mengukur jarak dia, sebab dia nak tahu jarak ya, berapa minit masa yang diperlukan untuk pergi dan balik pada jarak tersebut. Maka kita perlulah cari di manakah lokasi dua tempat ini. Okey. Kita lihat pada peta, kita gunakan RG yang telah diberikan. Okey, di Kampung Mutiara, pada kedudukan cari RG 4 dulu. 06 dan juga 18. Okay. 0618 ini ialah RG 4 bagi lokasi tersebut. Okey, so kita cari mana 06. Ini 06. Ingat baca lajur dulu baru baca baris, bawah dulu baru tepi, atas dulu baru tepi. Okey, 06 dan juga 18. Mana dia 18? 18 berada di atas. Okey, sama ada kamu baca 06 yang di bawah ataupun kamu baca 06 yang di atas, tak ada masalah. Ini pun 06 juga, sama saja ya, atas bawah. Okey, jadi 06 dan 18, maka titik pertemuan antara 06 dan juga 18 ialah di sini. Ini bermakna lokasi kedudukan itu berada di sini. Ya, membacanya kita mesti baca pada sudut bawah sebelah kiri. Kenapa sudut bawah sebelah kiri? Sudut bawah sebelah kiri ini mewakili kotak yang berada di atasnya. Kerana kita boleh tengok letak peta yang pertama, ya, 0511, maka di sini titik pertemuan dan ini dia punya lokasi kawasan. Okey, di sini. Jadi semua peta bacaannya ialah di, kalau saya tandakan di sini A, maka bacaan RJ4-nya ialah di sini. Okay, sudut bawah sebelah kiri. Okey, jadi dekat sini, maka kamu dapat tadi 0618 di sini bertemu, dan maka inilah kotaknya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini. So, kita tukar pula kepada lokasi yang kedua. Ini lokasi pertama, cikgu tandakanlah A. Dan kita cari pula lokasi yang kedua. 0713. 0713. Maka kita cari manakah letaknya 0713. Okey, sini 07 dan di sini 13, maka lokasinya ialah di sudut bawah sebelah kiri. Okey. Kemudian daripada RG4 kita tukarkan dia kepada RG6. Macam mana cara nak cari RG6? Maka kita kena cari nilaian ini. 06187. Okey, maka kita ambil ni pembaris multigeo ni. Okey, kita letak tepi dulu. Okey, pembaris multigeo ni pergi kepada petak tadi 0618, di sini petaknya, maka kamu ambil protektor dan letakkan di kotak tersebut. Bukan protektor apa ni? Baris multigeo ni ya, dah letakkan pada petak ni. Maka kita akan dapat dia punya bacaan. Tadi dia kata 066. Jadi kita cari kat sini ya. 066. 6 mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dia ada di ini. Okey. Okey, cikgu boleh ke ataskan sikit. Apa sebab cikgu nak tanda? Jangan larilah. 06, 6. Okey, ni 6 kan? 6 dekat situ. Okey. Ya, ni. Pastikan dia lurusan 6 ni. 6. Kemudian 18. 83 Sorry, 187. 187. Okey, 7 kat sini. Jadi kat sini ya. Dan kita gariskan. Manakah titik pertemuan? Okey, maka kita akan mendapat lokasi Taman Mutiara ya, berada di okey. Mutiara. Begitu juga dengan lokasi yang kedua. Yang tadi, okey, sini ya. Sama juga caranya. Letakkan protektor. Okey, kemudian kita tengok 07 protektor pula multigeo, silap dia. 076 dan juga 138. 076 maka 6 di sini.
6 di sini. 8 kalau 138. Okey, 138. Mana 8? Okey, 8 di dan dia betul-betul tidak tersalah lokasi. Okey, so dapat di sini kawasannya simpang Meranti di sini. Maka kita perlu mengukur dia naik teksi kan. Okey, kita ukur daripada Taman Mutiara ni. Sorry, cikgu tak nampak dia punya. Tadi cikgu ukur 3.3, ni 3.3, kemudian 9.5, kemudian cikgu ambil sampai bawah ni 9.5 sampai sini, pang ni. Kemudian 0.8 di sini dan juga 1 di sini. Maka cikgu dapat jawapan di dalam cm ialah 14.6 cm. Campur semua jarak ni 14.6 cm. Kemudian 14.6 cm ini nak tukarkan kepada kilometer, kita perlu rujuk kepada skala peta. Jadi skala peta ialah 1/50,000 cm. Maka kita perlu ingat 1 kilometer bersamaan 100,000 cm. 1 km 100,000 cm. Jadi kalau 50,000 cm maknanya separuh daripada 1 km, ini bermakna 0.5 kilometer. Separuh Ini bermakna 1 cm dalam peta bersamaan 0.5 kilometer. Jadi apabila cikgu dapat jawapannya di sini, cikgu tambahkan, cikgu dapat 14.6 cm, maka jalan kiranya ialah 14.6 cm, kita perlu darabkan dengan 0.5 kilometer, maka cikgu dapat jawapan di sini ialah 7.3. Okey, 7.3 kilometer. Jadi 7.3 kilometer ialah jarak sehala. Maka kita nak dia jarak pergi dan balik. Pergi dan balik maka kita kalikan dengan 2. Maka cikgu dapat 14.6 km perjalanan dia. Okay, jadi 14.6 km perjalanan. Apa yang perlu kita buat ialah dia kata 1 km mengambil masa 3 minit. Maka cikgu pun darabkan dengan 3 minit. Ni kilometer tadi darabkan dengan 3 minit. Maka cikgu dapat 43.8. Maka agak jauh berbeza dengan dia punya skema jawapan. Okay, kemudian cikgu try lagi sekali. Tadi cikgu ikut jalan yang ini. Sekarang cikgu tukar pula ikut jalan bawah ni. Ni ada jalan lain. Dia sebab soalan ni kata naik teksi kan. Kita ikut jalan lain. Sama juga. Ya, apabila cikgu buat ikut jalan lain. Cikgu ukur tadi dapat 2 cm. Dapat 2 cm. Tambahkan dengan 4.8. Tambahkan dengan 4.5, cikgu tambahkan dengan 0.8, maka cikgu dapat jarak dia ialah 12.1. 12.1 cm. Nak tukarkan kepada km, tadi skala dia cikgu dah terangkan, skala dia ialah 0.5 km. 1 cm 50,000, 1 km bersamaan 100,000, maka kalau 50,000 separuh daripada 100,000 bermakna dia ialah 0.5 km. Okay, jadi 0.5 km. Jadi cikgu dapat jawapan 12.1. 12.1 kita darabkan dengan 0.5 km. Maka kita akan dapat jarak dia ialah 6.05 bagi satu perjalanan, sehala perjalanan. Kemudian pergi dan balik maka kita perlu darabkan dengan 2. Maka kita akan dapat 12.1. 1 km mengambil masa 3 minit. Maka kita darabkan dengan 3, maka dapat jawapan 36.6. Masih lagi jauh dengan skema jawapan. Jadi setelah cikgu fikir, cikgu rasa tak mungkin lah sebenarnya kalau soalan SPM tanya ikut jalan raya yang kita tak pasti mana laluan utama dia. Jadi cikgu try pula mengira mengikut laluan kereta api. Jadi murid tengok ini ada landasan kereta api yang straight menuju daripada Taman Mutiara terus sampai ke Simpang Meranti. So, cikgu pun ambil pembaris buku daripada bateri nak habis. Okey. Cikgu ambil pembaris, cikgu try ukur daripada Taman Mutiara ni. Taman Mutiara ni. Terus dia sampai ni
Maka cikgu dapatlah jarak dia dalam 10 cm. Nampak sini kosong sampai lah ke sini jarak dia dalam lebih kurang 10. Lebih kurang lah. Cikgu 10 cm lah. Okey. Maka kita dapat 10 cm. Okey, 10 cm. cm perlu ditukarkan kepada kilometer. Sama juga rujuk skala peta 1 cm bersamaan 50,000 cm, 1 km 100,000. Bermakna kalau 50,000 kita ambil separuh 50,000 daripada 100,000, ini bermakna 1 km 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi tadi cikgu dah ukur dapat 10 cm tukarkan kepada kilometer, ini bermakna 10 perlu didarabkan dengan 0. Dan dapat jawapannya ialah 5 km. Jadi perjalanan pergi dan balik 5 kita darabkan dengan 2. Maka kita dapat 10 km. Kemudian 1 km mengambil masa 3 minit. Maka 10 perlu didarabkan dengan 5. Maka kita dapat jawapan 30 minit. Maka inilah jawapan yang terdapat pada skema. Jadi di sini sebenarnya soalan ni ada sedikit kesalahan. Kawan tu sebenarnya naik kereta api, bukan naik teksi. Okey. Faham? Dari situ saja penerangan untuk soalan ni. Kalau ada apa-apa lagi soalannya lain, boleh terang lagi.